Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan bercerita ataupun memberikan fokus kepada portfolio yang penting kepada kesejahteraan masyarakat, iaitu berkaitan dengan perumahan dan juga perkhidmatan perbandaran yang efisien dan juga lestari. Kerana portfolio ini amat dekat dengan rakyat keseluruhannya, sama ada mereka berada di kampung, di kawasan pedalaman, apatah lagi mereka yang berada di bandaraya seperti Kuala Lumpur ataupun di Lembah Kelang ini. Pastinya mereka menuntut perkhidmatan yang lebih efisien, yang lebih profesional, setaraf dengan perkhidmatan yang diperolehi oleh masyarakat yang tinggal di bandaraya utama di seluruh dunia. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah tujahan-tujahan yang diberi tumpuan oleh menteri berkenaan. Saya perkenalkan Yang Berhormat Tuan Komeng, sebelah kanan saya Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami di Agenda Awani pada malam ini. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Ya. YB Tuan Nga, saya rasa ini satu portfolio yang mungkin amat baru bagi YB Tuan, tetapi sementelah masuk saja portfolio ini sebagai Menteri Kabinet di bawah Kerajaan Perpaduan ini, kita dikejutkan dengan insiden di Batang Kali. Mungkin ini sebagai satu task force ataupun kerja pertama nampaknya. Apa pengalaman yang YB rasakan amat berharga dan pastinya ini satu insiden yang amat pilu dan amat sedih. Apatah lagi yang terlibat itu ramai di kalangan para guru dan juga anak-anak kita sendiri tertimbus dengan runtuhan tanah runtuh di Batang Kali. Jadi mungkin nak ceritakan sedikit sebagai permulaan perbincangan kita pada malam ini. Okay, secara mukadimah sebenarnya saya bukan orang baru. Pada tahun 2008 saya telah pun pernah menjadi Exco KPKT di negeri Perak. Oleh kerana itu portfolio ini memang dekat di hati saya. Yang pertama, saya rasa ini merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang cukup berat yang dipikul atas bahu saya, dan saya yakin dengan pasukan KPKT yang profesional dan penuh committed, seramai lebih kurang 20,000 orang kaki tangan di bawah kementerian, kita akan lakukan yang terbaik. Tetapi dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas kita selalu ada ujian. Maka ujian pertama memang adalah kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Walaupun dia merupakan satu bencana alam, tetapi adalah penting kita ambil iktibar supaya kejadian yang menyayak hati sedemikian tidak mengulangi lagi. Dalam menangani bencana ini, boleh dilihat, rakyat lihat dengan jelas, kejadian berlaku pada pukul 2 pagi 24. Tak sampai 30 minit, pasukan bomba dan penyelamat sudah sampai ke kejadian. Jumlah mangsanya 92 orang, kita berjaya menyelamatkan 61 orang. Dan setelah menjalani operasi 9 hari tanpa berhenti, akhirnya kesemua 31 mayat mangsa yang terkorban dapat dicari. 100% kita dapat kesan. Ini menunjukkan kecekapan pasukan bomba dan penyelamat dan agensi-agensi di bawah KPKT dan penyelamat yang lain. Tetapi yang lebih penting, saya percaya pencegahannya sangat penting. Prevention is always better than cure. Oleh kerana itu, saya telah mengarahkan kepada seluruh PBT melihat kembali kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, seperti di tepi sungai, air terjun yang mempunyai air yang deras, cerun-cerun bukit dan lain-lain, supaya kawasan-kawasan tersebut yang dikenal pasti sebagai hotspot dipantau, di-regulated, ada garis panduan, supaya kejadian tragedi tidak akan berulang. Kerana kita tahu malang tidak berbau. Wabinga, nampaknya begitu pantas pasukan penyelamat dan mencari kita, terutamanya kalangan ahli bomba kita dan juga anjing-anjing penyelamat. Wabinga sendiri memberikan apresiasi khusus buat mereka ini. Mengapa pasukan ini perlu diberi
tumpuan, mungkin dari sudut logistiknya, dari sudut infrastrukturnya dan juga segala kemudahan untuk mereka menjalankan kerja itu perlu dipertingkatkan lagi kerana bencana alam semakin kerap. Kita tahu dengan climate change dan perubahan iklim ini, dan pastinya skop tugasan mereka ini intensitinya makin tinggi. Jadi adakah dalam bajet 2023 KPKT bercadang menambah peruntukan-peruntukan khusus untuk anggota-anggota kita ini? Anggota bomber dan penyelamat bukan sahaja dekat di hati kementerian. Betul. Dia juga dekat di hati rakyat, termasuk juga unit K9, iaitu pasukan anjing pengesan. Di bawah kementerian KPKT, kita mempunyai 52 ekor anjing profesional yang dapat mencari mengenal pasti lokasi mangsa ketika berlaku banjir ataupun bencana. Dalam menangani bencana ini, masa respons sangat penting. Kritikal. Oleh kerana itu, dia perlu tangkas, cepat, pantas dan tepat sekali. Kementerian dah membuat keputusan. Dalam bajet yang akan datang pada bulan depan, kita telah mengemukakan permohonan tambahan belanjawan sebanyak 26.5 juta ringgit untuk meningkatkan perolehan peralatan untuk anggota-anggota bomber dan pasukan penyelamat kita. Termasuklah pelbagai peralatan yang canggih supaya kita dapat mengutamakan keselamatan nyawa, selamatkan nyawa dan juga harta. Jangan lupa mengikut angka yang kita ada. Jumlah kebakaran ini perlu diberikan perhatian khusus, bukan saja bencana, kerana akibat daripada kebakaran. Setiap tahun secara purata 150 nyawa diragut. Kerugian harta lebih kurang 3 bilion setahun. Oleh kerana itu, pasukan bomber perlu siap siaga sentiasa sepanjang masa. Dan antara tindakan yang telah diambil dalam 2 minggu ini, kami telah pun memohon peruntukan supaya meningkatkan fasiliti 150 bilik rehat anggota bomber. Itu penting. Ya, waktu mereka tunggu, bersiap sedia standby, mereka ada tempat selesa untuk beristirahat. Oleh kerana itu, bukan saja perolehan, kebajikan anggota bomber akan sentiasa diberikan perhatian khusus. Dalam amanat 2023, nampaknya YB memperincikan banyak perkara. Bidang-bidang utama dari sudut misi, tindakan segera dan sudut ataupun tujuan-tujuan fokus utama kementerian dan sebagainya. Tapi nampaknya di lapangan YB sendiri turun ke padang kerap nampaknya. Yang saya suka apabila YB terus ke isu yang amat basic, asaslah pada manusia dan juga kerajaan tempatan, termasuk juga orang-orang awam, iaitu tandas, kebersihan tandas. Seolah-olah kita take for granted lah. Tapi realitinya kita tahu kualiti tandas kita di mana tahapnya. Apa perancangan YB kepada perancangan untuk meletakkan public toilet kita satu tahap yang amat dibanggakan? Ini adalah satu soalan yang baik. Bagi tahun ini, Kementerian KPKT dah letakkan perkhidmatan asas menjadi yang terbaik, menjadi fokus utama KPKT. Apakah itu perkhidmatan asas? Jalan raya yang rata, lampu jalan yang terang, longkang yang bersih, tandas awam yang bertaraf BMW. BMW. Apa maksud dia? Tandas awam yang bersih, menawan dan wangi. Dan kelima adalah SOP dan juga garis panduan yang tidak membebankan rakyat. Kena meringankan beban, bukan menambah beban. Oleh kerana itu, rakyat sebenarnya antara gaya kerja saya sejak memikul tanggungjawab yang penting ini, setiap minggu menteri akan turun padang. Sekarang di bawah kerajaan, bukan saja sing-sing lengan. Terus kita bukan turun padang, tetapi sentiasa berada di padang. Bagi contoh, saya telah pun membuat lawatan spontan ke tandas awam Dataran Merdeka. Saya dah buat laporan mengejut ke projek sakit Balai Bomber dekat Teluk Intan. Saya dah buat turun padang setiap minggu. Dan kita dah mengarahkan kepada seluruh YDP seluruh negara, semua 155 Datuk Bandar, YDP wajib turun padang setiap minggu untuk melihat sendiri, memahami, menyelami perasaan rakyat supaya
kita betul-betul merupakan sebuah kerajaan perpaduan dari rakyat untuk rakyat dan segala yang kita buat demi rakyat. Perkhidmatan asas ini sangat penting. Ya. Tadi katakan sebut tentang toilet. Memang tandas jangan pandang ringan kerana khususnya tandas awam bertempat di kawasan destinasi pelancongan dan pintu masuk negara. Dia adalah the first impression. Dia berkaitan dengan imej sebuah negara. Oleh kerana itu, KPKT tahun ini akan memperkenalkan anugerah Toilet of the Year untuk pastikan toilet tandas awam negara kita menuju ke arah BMW. Saya tak kisah. Orang mungkin panggil saya menteri tandas ke, tapi yang penting saya dapat selesaikan isu yang dekat di hati rakyat. Oh, binga. Tetapi kita tahu ia berkaitan dengan isu birokrasi dan pentadbiran. Kerana KPKT ini banyak berurusan dengan kataupun senarai negeri dan juga senarai persekutuan. Betul. PBT kebanyakannya berada di negeri-negeri dan sebagainya. YDP itu dipilih oleh pentadbiran negeri dan sebagainya. Sebab itu saya telah pun dalam tempoh 1 bulan ini, yang pertama Kementerian KPKT dan memperkenalkan 3 tagline yang penting, iaitu hashtag pertama, hashtag Stronger Together, teguh bersama. Yang kedua, hashtag Unity in Diversity. Dan yang ketiga, hashtag apabila semua kita lakukan demi Pertivi. Okay. Stronger Together. Saya percaya kita perlu bekerja sebagai satu pasukan. Yang kedua, Unity in Diversity. Negara kita adalah negara berbilang kaum, berbilang agama. Dan yang penting, kita bukan saja memperkasakan ekonomi, kita perlu memperkasakan budaya. Apakah budaya itu? Sebab itu saya dah memperkenalkan budaya kerja baru di KPKT yang berpaksikan kepada kebudayaan Melayu yang sebenar. Nilai-nilai sejagat seperti bersopan santun, berjimat cermat, menghormati orang tua, menyayangi alam sekitar, dan pelbagai. Yang penting kita pastikan supaya nilai-nilai ini diterapkan dari peringkat akar ubi. Dan KPKT ini memang unik. Dia melibatkan kerajaan persekutuan, melibatkan kerajaan negeri, dia melibatkan kerajaan tempatan. 3 layers of the government. Yang penting ketiga-tiga ini perlu ada koordinasi. Dan dia perlu ada satu benchmark berdasarkan kepada meritokrasi. Kita lihat prestasi. We are colourblind. Yang penting kita lihat prestasi perkhidmatan. Performance. Dan saya telah memperkenalkan selain daripada tagline, 3 tagline tadi yang saya sebut tadi, KPKT juga merupakan kerajaan yang berkonsepkan konsep A, B, C, D. Apa itu A? Adil, arif. Apa itu B? Bersih dan bela. Bela siapa? Bela rakyat. Apa itu C? Cekap, cegas. Apa itu D? D paling penting, disiplin. Jika tanpa disiplin, jika masih ada lagi pegawai yang main golf waktu kerja, itulah kaunter ada 10 buka satu. Sebab itu tahap perkhidmatan haruslah optimal sampai ke optimal sepanjang masa. Dan ia melibatkan satu budaya kerja baru sekiranya kita mengangkat nilai-nilai ini secara bersama. Saya yakin dengan inisiatif-inisiatif yang bakal dilakukan. Saya telah menerima beberapa feedback yang baik, seperti katakan, saya dah janji nak tutup 100 sekurang-kurang 100 tapak sampah haram dalam illegal dump site. Yes, illegal dump site. We will demolish and clean up dalam the first 100 days. Sampai hari ini, pagi ini 68 dah ditutup. Dan saya yakin kita bukan saja boleh mencapai sasaran, KPKT akan melebihi sasaran. Dalam tempoh 100 hari ini, saya juga akan menyerahkan kunci siap 5,000 unit program perumahan awam di 6 negeri. Kita juga akan siapkan 100 perniagaan kios untuk peniaga-peniaga kecil di bawah sana yang diberikan kios percuma oleh kementerian. Dan sekarang kementerian sedang mendapatkan peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit untuk menyediakan 10,000 kios KPKT diberikan secara percuma kepada peniaga-peniaga, penjajah-penjajah kecil
Bukan saja mereka ada tempat yang selesa, bersih, dengan branding yang moden, menawan untuk menarik pelanggan. Yang penting kita memperkasakan keupayaan rakyat. Sebab saya rasa jika kerajaan terus beri subsidi, bantuan, dia tidak dapat membantu, not sustainable. Kita kena pastikan meningkatkan daya mereka untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Dalam ucapan YAB Perdana Menteri semalam di Perlis, YAB Datuk Seri Anwar ada mengungkapkan bahawa beliau amat prihatin kepada nasib para penjaja dan juga pemilik gerai terutamanya di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur. Apa salahnya kalau kerajaan menyediakan tempat-tempat tapak perniagaan yang hebat, bersih dan berstruktur dengan jenama branding yang elok? Kerana mereka cari makan kat situ. Begitu juga pemilikan rumah-rumah kos rendah ataupun rumah prihatin yang dimiliki oleh pihak PBT seperti di BKL. Mereka dah duduk lama dah, 40 tahun, tapi mereka masih menyewa. Bayangkan mengapa tidak kerajaan boleh serahkan hak milik itu terus kepada mereka. Jadi benda yang agak simple tetapi mungkin keutamaan kerajaan-kerajaan yang lalu mungkin melayani korporat besar, pemilik gedung-gedung, betul itu menjana pendapatan bagi PBT, bayar cukai dan sebagainya. Tetapi nampaknya YAB Perdana Menteri amat prihatin. Mengapa tidak kali ini beliau ingin lihat kerajaan hari ini memberi tumpuan kepada pemilik gerai, IKS dan sebagainya dan juga pemilikan rumah-rumah mampu milik ini supaya mereka tidak dibebankan dengan pendapatan yang tak menentu, tetapi komitmen nak bayar tu satu hal dan tetapi perkhidmatan itu memang low class. Kita juga akan memperkenalkan skim RTO, Rent to Own. Lepas bayar sewa itu dianggap sebagai ansuran. Lepas dia habis sewa, di mana rumah itu diserahkan kepada pemilik rumah mampu milik, kepada B40 dan jangan lupa M40 juga. Ini memang dalam pipeline dan sedang dalam pelaksanaan pun. Dah mulalah kita melaksanakan. Saya rasa jika diberikan masa yang mencukupi, dalam tempoh 2-3 tahun ini akan melihat satu perubahan positif. Yang penting rakyat perlu mempunyai, kerajaan perlu menawarkan harapan baru. Bagaikan embun pagi yang suci. Bagaikan harapan baru ni rakyat nampak. Ini negara ini menawarkan, kembalikan kecemerlangan negara kita supaya menjadi kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Ya, Wabinga, berkaitan dengan rumah mampu milik dan rumah tak siap. Ya, memang. Rumah tak siap ini satu benda yang evergreen lah. Yep. Setiap kali kerajaan bertukar, menteri pening kepala lah nak selesaikan. Ini memanglah salah satu fokus saya apabila minggu pertama saya pegang jawatan. Saya telah umumkan kementerian akan menubuhkan sebuah pasukan petugas khas, Special Task Force untuk menangani masalah projek terbengkalai dan projek sakit. Ya, bersakit. Mengikut apabila saya masuk pejabat, saya pun berasa terkejut bila di depan atas meja saya laporannya senarainya ada 384 projek terbengkalai. Ada lagi 129 projek sakit, jumlahnya melebihi 550. Jumlah nilai berbilion ringgit memang terbengkalai dan oleh kerana itu kita akan kena pasti mana yang boleh diselamatkan, selamatkan dulu. Mana yang tidak dapat diselamatkan, kita write off dan kontra ke cara cari white knight masuk, selamatkan. Ini semua sedang ditangani dan pasukan petugas khas ini akan bermesyuarat 2 minggu sekali untuk memberi update kepada menteri dan tindakan tegas segera akan diambil. Ya, itu berkaitan dengan projek sakit, projek terbengkalai. Bagi projek yang tak terjual, banyak juga ni. Ya. Antaranya orang lokasinya panggil overhang property. Yes, ada yang properti yang terlampau mahal, ada. Tapi yang kita kesalkan projek yang mampu milik pun banyak yang tak terjual. Jadi apa tujuan Kementerian Wabinga Betul. Saya dah kena pasti mengapa masalah ini berlaku adalah dulu ada amalan-amalan yang tidak telus. Sebab itu saya sentiasa tekankan integrity above all. Dan yang paling penting
sebelum kita melaksanakan sesebuah projek, adalah penting kerajaan kena pastikan ada buat kajian feasibility. Tadi seperti rumah yang siap atau tak terjual, kebanyakannya di lokasi-lokasi yang memang tak ada orang. Saya bagi contoh. Pelik betul ya. Saya bagi contoh. Boleh buat rumah kat situ. Ada satu projek yang diumumkan di Bera. Okey. Nak pasang air pipe pun 8 km. Bayangkan. Nak buat infrastruktur 50 juta. Tapi sana monyet pun tak nak duduk. Takkanlah manusia nak pergi. Dan memang not feasible. Tetapi telah diumumkan. Oleh kerana itu, kita akan kaji balik. Projek-projek sedemikian yang jelas mempunyai risiko tinggi mungkin menjadi projek gajah putih. Saya akan pastikan kecuali projek yang betul-betul membawa manfaat kepada rakyat. Okay? Kita tidak akan teragak-agak untuk membatalkan mana-mana projek yang kita buat setelah membuat penilaian objektif, mungkin jadi projek terbengkalai, wajar kita tukar ataupun diberhentikan. Ya, adakah ini satu perancangan besar, the grand plan oleh pihak Wabinga untuk kita lihat isu perumahan ini seolah-olah ia tidak ada kesudahan. Seolah-olah kita tidak ada idea dan inovasi dan berkaitan dengan bagaimana untuk menyelesaikan, kerana rumah ini hak asasi rakyat untuk milik. Tetapi apabila kita berada di lapangan, ia seolah-olah menjadi satu barang dagangan pihak komersial dan juga syarikat-syarikat pembinaan. Tetapi kawal sela itu amat lemah dikatakan. Berbanding bagi negara-negara yang maju dalam isu perumahan, kalau kita ke Singapura itu ada satu model yang hebat. HDB itu, ialah mungkin negara city state tak ada masalah. Tetapi kita mungkin ada cara yang mungkin dalam memasuki office ini, adakah Wabinga melihat ini antara perkara yang diharapkan oleh rakyat supaya pihak kementerian lebih ada political will untuk memberikan satu harapan negara dan rakyat bagaimana isu perumahan ini berdaya saing, satu industri yang mapan, satu industri yang mampu milik dan juga kualiti hidup. Kerana kita nak hidup yang lebih selesa. Betul. Memang sebenarnya sektor perumahan ini adalah antara 7 fokus utama saya. Hari pertama saya dah umumkan. Dan sebenarnya saya nak bawa satu berita baik. Tadi disebutkan HDB, di mana kita telah mendapat persetujuan daripada kerajaan Singapura. Pakar-pakar HDB akan masuk ke KPKT mungkin bulan depan untuk berkongsi pengalaman kejayaan mereka, apakah dilakukan dan di mana kita akan. Bagi saya senang saja. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Kita yang akan belajar dari mana-mana case tadi. What is the best practices? Amalan yang terbaik akan kita contohi. Singapura ke, Jepun ke, China ke, saya tak kira. Yang penting kesejahteraan rakyat kita jaga. Tentang perumahan ini, kita wajib diberikan perhatian khusus. Kerana dia bukan saja sektor pembinaan. Dia melibatkan lebih kurang kitarannya ekosistem 200 industri. Kontraktor, pemasang pipe, lain-lain lah, firma guaman, pembangkang, pemasaran, semua. Oleh kerana itu sebenarnya sektor housing development dekat negara kita, dia walaupun pada masa yang sama ada masalah, tapi juga banyak pencapaiannya. Oleh kerana itu kita lihat mana projek-projek yang betul-betul mampan, hijau, berdaya saing, di mana kerajaan akan memberikan pengiktirafan dan kawal selia tetap ketat. Oleh kerana itu, kita kena pastikan sejumlah projek-projek yang dulu, projek sakit, pemaju perumahan yang terlibat, maka mereka akan disenarai hitamkan. Hanya mereka yang layak dan betul-betul committed dan berdedikasi. Kerana saya sangat bersetuju dengan pandangan tadi, di mana rumah itu bukan saja satu harta, tetapi ia adalah merupakan idaman. It is a home, bukan saja rumah, tapi ini adalah satu institusi keluarga. Wabinga, kita dalam melihat kepesertaan negara dan kita dalam fasa pemulihan pasca COVID ini, kita ingin melihat rakyat cepat bangkit semula. Tetapi dengan cabaran-cabaran dikatakan akan ada recession ekonomi dunia dan global, sektor-sektor yang dahulunya rancak tetapi mula untuk pulih seperti sektor pelancongan dan juga sektor pembuatan dan sebagainya. Di mana keutamaan juga portfolio Wabinga untuk melihat
bencana-bencana alam ini sebagai satu cabaran baru juga untuk kementerian hadapi dengan lestari, dengan mapan, kerana kawasan hotspot banjir semakin kerap, semakin banyak, intensiti hujan semakin tinggi. Mungkin longkang-longkang dulu spesifikasinya sekian meter, mungkin dah tak boleh nak tampung jumlah air dah. Sebab itu kawasan-kawasan yang mudah naik air sekarang kawasan banjir lah, terutamanya di kawasan Lembah Kelang, perbandaran utama dan sebagainya. Apa tujuan Wading? Untuk makluman semua, saya dah panggil Datuk Bandar Kuala Lumpur dan di mana di BKL telah pun kena pasti 25 hotspot banjir kilat di seluruh ibu kota. Dan saya yakin dalam tempoh 100 hari kita akan selesaikan sekurang-kurang 4 hotspot tersebut supaya diiktiraf sebagai kawasan bebas banjir. Selepas itu kita ada rancangan pendek, tengah dan juga rancangan masa panjang untuk pastikan keadaan ini dapat dikurangkan. Saya tidak berani kata 100% dapat diselesaikan, tetapi sekurang-kurangnya dia ada usaha untuk kena kepada punca masalah. Takkan berkali-kali tak selesai kan? Betul. Dan demi untuk merancangkan ekonomi, sebenarnya Kerajaan Perpaduan dalam tempoh 1 bulan ini telah melakukan banyak. Yang pertama, kita dapat keputusan berikan kelonggaran maksima kepada pengambilan tenaga, guna tenaga asing. Di mana sekarang nak memohon pekerja asing dalam tempoh 3 hari. Dipermudahkan. Dilajukan. Ya. Yang kedua, untuk merancangkan sektor perumahan. Bahagian APDL, Approved Advertising Permit Developer License, Kementerian KPKT. Jumlah kaki tangan kita sudah tambah 3 kali. Okay? 3 kali ganda. Supaya pastikan setiap permohonan dapat dipercepatkan. Kerana kita jangka mengikut unjuran ekonomi dunia tahun ini, kemungkinan besar dunia ini akan mengalami kemelesetan ekonomi. Oleh kerana itu, kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Oleh kerana itu, kerajaan dah berpandangan jauh. Selain daripada pengambil masuk guna tenaga, untuk pastikan, kita sekarang jika dapat diperhatikan, kedai-kedai mamak tak ada 24 jam lagi. Mengapa? Pukul 10 tak ada pekerja. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang peka, memang fokus. Oleh kerana itu, arahan jelas telah pun dikeluarkan. Okay. Yang kedua, seperti saya di kementerian saya pastikan mana-mana APDL permohonan yang dapat di-launching fast track, cepat, supaya ekonomi negara kita tidak rancak semula dan dia ada soft landing. Walaupun dunia ni mengalami kemelesetan, Malaysia tetap membangun secara mampan dan lestari supaya rakyat kita ni tidak berasa baham daripada kemelesetan dunia ekonomi. Ya. Di sesi pemukiman baru-baru ini di mana tahap KP Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Ya, pemukiman menteri ini dia ada beberapa fokus. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekan kepentingan perpaduan nasional. Kita kena pastikan Melayu, Cina, India, keatasan dusun Dayak, orang asli, kita semua hidup sebagai satu keluarga yang saling hormat menghormati, di mana saling bertoleransi, dan yang penting semangat bangsa Malaysia itu kita bina bersama. Selain daripada itu, KPI memang ditetapkan dan saya pun sendiri dah kena pasti dan saya yakin kita akan capai sasaran dan akan bakal diumumkan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Ngah Komeng atas masa yang diberikan, banyak perkara yang dikongsikan pada malam ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.